الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Maksudnya, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu giliran dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun. Surah Al-Ahzab ayat 23. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang dikasihi Ilahi, dikurniakan rahmat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari ini akan membicarakan tajuk Al-Aqsa Asy-Syarif, semboyan pencetus kesedaran ummah. Muslimin yang dirahmati Allah, Masjid Al-Aqsa yang terletak di bumi Palestin ialah kiblat pertama umat Islam dan merupakan masjid ketiga termulia dalam Islam selepas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa disebut dalam Al-Quran sebagai tempat persinggahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peristiwa Isra dan Mi'raj. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat 1 surah Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maksudnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Masjid Al-Aqsa berkait rapat dengan sejarah para nabi terdahulu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianggap kawasan suci umat Islam. Al-Quran menamakan Palestin sebagai Al-Ardhul Muqaddasah, yang bermakna tanah yang suci, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi dukhulul ardhul muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, Nabi Musa berkata lagi, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestin yang telah diperintahkan oleh Allah untuk kamu memasukinya, dan janganlah kamu berbalik mundur ke belakang. Kalau kami mundur, maka kamu kelak menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Surah Al-Ma'idah ayat 21. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada 25 Ramadan bersamaan 7 Mei yang lalu, tentera Zionis Israel telah menghalang laluan dan menghalau warga Palestin yang mahu menunaikan solat Jumaat terakhir Ramadan di Masjid Al-Aqsa. Begitu juga gangguan yang dilakukan ketika umat Islam sedang melakukan solat tarawih pada malam waktunya. Gangguan demi gangguan dilakukan oleh Zionis Israel terhadap umat yang mahu menunaikan ibadah di Masjid Al-Aqsa, disusuli dengan serangan terhadap semenanjung Gaza mulai 28 Ramadan
menjelangnya Aidilfitri. Serangan yang dilakukan ke atas rumah kediaman pejabat dan prasarana keperluan rakyat telah menyebabkan berlakunya kesengsaraan rakyat Palestin. Tentera udara Zionis Israel turut memusnahkan menara Al-Jalas. Pejabatnya menempatkan beberapa buah organisasi media di Gaza, termasuk pejabat Al Jazeera. Al-Aqsa Al-Sharif, tapak suci milik umat Islam, dimandikan darah. Ratusan syahid terkorban, di samping ribuan lagi tercedera, termasuk orang tua, wanita dan kanak-kanak. Gelagat rejim Zionis Israel merupakan perbuatan yang zalim, malah perbuatan yang melanggar hak asasi manusia yang mahu melakukan ibadah keagamaan secara aman. Perbuatan menindas lagi zalim yang dilakukan dalam bulan Ramadan dan Syawal terhadap penduduk Palestin menikam jantung umat Islam di seluruh dunia. Masjid Al-Aqsa telah dijadikan sasaran untuk dicerobohi oleh Zionis Israel sejak tahun 1967. Pada tahun 1969, mereka cuba membakar Masjid Al-Aqsa. Usaha memusnahkan Masjid Al-Aqsa dijadikan sebahagian daripada agenda pengyahudian Zionis Israel. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap sesuatu yang berlaku di dunia ini mengandungi pelajaran. Manusia perlu bijak menghalusi dan mendalami perkara-perkara yang tersirat di sebaliknya tersurat. Pembebasan Masjid Al-Aqsa ialah satu tuntutan yang mesti didukung oleh setiap Muslim di seluruh dunia. Dr. Umar Hashim, mantan rektor Universiti Al-Azhar, dalam satu ceramah menerangkan Masjid Al-Aqsa akan berjaya dibebaskan oleh umat Islam apabila umat Islam terlebih dahulu dapat membebaskan diri daripada hawa nafsu. Beliau memetik kisah Panglima Islam Salahuddin Al-Ayyubi yang berazam membebaskan Baitul Maqdis daripada cengkaman tentera salib. Dalam perjalanan ke Masjid Al-Aqsa, Salahuddin berjumpa seorang sufi dan menyatakan hasrat beliau mahu membebaskan Baitul Maqdis. Sufi tersebut menasihatkan Salahuddin untuk memerdekakan dahulu dirinya dan diri tenteranya daripada hawa nafsu dan maksiat, agar dianugerahkan kejayaan oleh Ilahi. Berdasarkan kisah tersebut, mimbar menyeru umat Islam untuk bersedia berkorban fi sabilillah dengan menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan istri-istri atau pasangan kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan rugi dan rumah-rumah tempat ibadat yang kamu sukai menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya azab siksa, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik derhaka. Muslimin yang dirahmati Allah, antara perkara yang wajib direnungkan melalui peristiwa yang sedang berlaku terhadap Masjidil Aqsa ialah: pertama, 1.9 bilion umat Islam tidak dapat dan tidak mungkin dapat bersama mengembalikan tanah air rakyat Palestin selagi berlakunya perbezaan pendapat yang ketara antara pemimpin negara-negara Islam seperti yang berlaku ketika ini. Kedua, Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kekayaan kepada negara-negara Islam. Malangnya kekayaan yang dijana daripada minyak digunakan untuk perlubaan kemewahan
dan bukan untuk pembangunan teknologi, perkembangan ilmu dan membina kekuatan ekonomi jangka panjang untuk manfaat majoriti ummah agar dapat menguasai dunia. Ketiga, negara Islam yang dianggap kaya raya dengan hasil minyak dan umat Islam yang terdiri daripada 25% penduduk dunia pada tahun 2020 hanya memiliki nilai keluaran di dalam negara kasar berjumlah 4.83 trilion dolar Amerika, merupakan 5% keseluruhan ekonomi dunia berbanding hampir 21 trilion dolar Amerika yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebagai penutup khutbah pertama, mimbar menyeru umat Islam agar kedudukan Masjidil Aqsa dan peristiwa yang berlaku di Baitul Maqdis dijadikan petunjuk untuk pertama, sedar tentang adanya kaitan keimanan dan akidah umat Islam dengan Masjidil Aqsa. Oleh itu, niat dan usaha mahu membebaskannya hanya akan dimakbulkan ilahi apabila niat dan usaha dikembarkan dengan keazaman membersihkan diri daripada pengaruh nafsu, keduniaan dan perlakuan maksiat. Kedua, mengisahkan umat Islam, terutama pemimpin Islam, agar kembali memenuhi amanah dan menghayati peranan khalifah berlandaskan Islam, menyempurnakan tanggungjawab secara amanah, jujur dan ikhlas, tidak menyalahgunakan jawatan dan kedudukan untuk membina kekayaan peribadi, kekayaan keluarga dan kekayaan kroni dengan pelbagai perbuatan menyeleweng hingga khazanah negara menjadi tiris dan rakyat hidup dalam sengsara. Ketiga, hindarilah perpecahan dan bina kesatuan merentas sistem padan dan kumpulan. Perjuangkan agenda yang lebih besar dengan mengabdikan diri atas nama dan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, menginfakkan sebahagian harta yang kita miliki untuk manfaat saudara kita di Palestin. Masjid, surau, jabatan kerajaan, badan perniagaan, pertubuhan dan orang-orang perseorangan hendaklah sama-sama membantu menjayakan usaha yang dirintis oleh Jabatan Agama Islam Perak sejak 5 Syawal yang lalu. Melancarkan kutuban Dharma untuk tabung kecemasan dan kemanusiaan bagi penduduk Palestin. Mana-mana ahli karya yang ingin berderma boleh menyerahkan sumbangan anda ke tabung khas yang disediakan oleh pihak masjid dan surau di Jumaat di seluruh negeri Perak selewat-lewatnya pada hari Selasa 25 Mei 2021. Kelima, mendoakan keselamatan dan kesejahteraan saudara-saudara kita di bumi Palestin. Ya Allah, sebagaimana Engkau pernah menghantar burung-burung ababil menghancurkan tentera bergajah musyrikin, maka kami memohon kepadamu, Ya Allah, turunkanlah bantuan kali ini kepada hamba-hambamu yang sedang dizalimi di Palestin. Kepadamu kami pohonkan sebesar-besar perlindungan ke atas Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.